Cuma hadirin hadirat sekalian, pada kesempatan malam ini saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, kita buatlah baik kepada orang. InsyaAllah Allah akan kurniakan kepada kita jiran yang baik-baik juga. Sehingga kan kata Nabi, idza qala jiranuka qad ahsanta faqad ahsanta. Kata Nabi, kalau jiran engkau mengatakan engkau baik, maka memang engkau baik. Tetapi wa idza qalu innaka qad asata faqad asata. Tapi kalau jiran sendiri mengaku engkau orang jahat, maka memang benarlah engkau orang jahat. Hadis riwayat Ahmad. Siapa yang tahu perangai kita selain daripada isteri dan anak-anak? Jiran. Kita di luar ada kopiah macam ustaz, bagus, tapi di rumah menjerit macam kingkong. Wow, menjerit kuat mengamuk, panas baran. Cari remote Astro tak jumpa, menjerit. Wow. Netflix tak ada, menjerit. Oh, macam kingkong. Siapa yang dengar? Jiran kita. Jadi kalau satu hari esok kita dah meninggal, orang tanya, untung awak duduk dengan dia, dia kopiah tak tinggal bagus. Jiran. Arwah macam kingkong, tak jumpa remote. Oh. Yang tahu perangai kita jiran kita je. Maka kata Nabi, kalau jiran kata kau baik, baiklah kau. Kalau jiran kata kau jahat, memang kau jahat. Sebab jiran saksi terdekat. Dia duduk belakang rumah kita, dia duduk kiri kita, atas kita, depan kita. Dia tahu. Dan jiran ni tuan-tuan, dia pengganti saudara mara kita. Tadi kan Nabi suruh pertama jaga saudara mara. Tapi katalah tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan bukan orang sini. Saudara mara mungkin di Pulau mungkin di Kedah misalnya, di Perak ke di mana ke. Jadi jiran yang ada dalam kampung kita sekarang adalah pengganti kepada saudara mara kita. Apa maknanya? Tuan-tuan kalau meninggal dunia, siapa uruskan jenazah tuan-tuan di sini? Jemaah masjid sini akan uruskan. Bukan saudara mara tuan-tuan daripada kampung datang. Jiran kita inilah akan menguruskan jenazah kita ini. Asah di batu si tanduk rusa, rusanya mati di langgar kereta. Jiran membantu tak kira masa, dialah pengganti keluarga kita. Batu geliga, batu permata diikat dengan emas suasa. Jiran tetangga itulah saudara kita, layanlah dengan beramah mesra. Gerimis bercucuran, hujan tak lebat, gugur bertaburan si bunga langsan. Hidup berjiran mesti muafakat, kerana jiranlah orang paling dekat. Dialah akan tahu susah senang kita, sakit pening kita, dan kita mati esok mereka jugalah yang uruskan. Saudara kita dari Ipoh tak sempat nak uruskan. Saudara kita daripada Alustar tak sempat. Jiran akan uruskan. Sebab itu Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, dia memberikan panduan. Jiran ini dia punya ukuran ada beberapa kriteria. Kalau ikut kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jiran ini ialah di mana selama mana dia boleh dengar azan daripada qaryah kita, itulah limit jiran kita. Tuan-tuan di sini Masjid Ibadur Rahman dia punya azan sampai ke mana? Jadi selagi azan tu boleh didengar, maka jiran tuan-tuan sampai ke situlah ramainya jiran kita. Dalam setengah riwayat disebut, jiran ini adalah mana-mana kampung yang masih boleh dengar qomat dari masjid kita. Samalah azan dengan qomat. Sebab itu Bilal kalau tak nak orang terlampau jauh jiran, janganlah kuat sangat radio tu. Speaker tu kurangkan sikit supaya qaryah kita tak terlampau luas, nanti letih kita nak menyantuni. Dan dalam tafsir Qurtubi disebutkan bahawa jiran itu sebagaimana riwayat Aisyah dan juga tabi'in adalah 40 rumah keliling kita. Sama ada depan, belakang, kiri, kanan. Kalau Pening campur atas lah sebab banyak rumah tinggi-tinggi. So atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Ini ada satu kupasan menarik. Ini ilmu ya. Dalam kitab Fathul Bari dia ada sebut, kita duduk dalam sekampung, siapa jiran yang kita kena beri keutamaan? Jiran ni ramai, tapi siapa yang kita nak berikan keutamaan, priority. Priority dari sudut nak menolong. Nombor satu, jiran yang mendapat priority paling utama kita kena tolong
adalah jiran yang duduk paling dekat dengan pintu rumah kita. Artinya tuan-tuan, kalau nak bagi buah pun jangan cross sampai 3 lorong. Yang terdekat itu prioriti nombor 1. Nombor 1. Yang kedua, jiran yang ada hubungan saudara. Maknanya selepas kita beri makan misalnya nasi ke apa pada jiran terdekat, ada masak lebih. Nombor 2, prioriti jiran yang ada hubungan saudara. Mungkin kita berpisah dengan dia 2 lorong. Pergi hantar sekejap. Panggil lalap mub ke apa, suruh pergi hantarkan. Sebab itu jiran kita yang ada darah daging. Mungkin dia sepupu kita, ipar ke apa ke, dia ada hubungan dengan kita. Yang ketiga adalah jiran yang dipanggil kategori orang yang ada kelebihan. Kelebihan ni pertama ilmu. Contoh orang alim. Ustaz ni bukan suruh bagi asal ustaz bagi dah ada ustaz, ada orang baru nak start. Pandai-pandailah tuan-tuan memilih. Janji orang tu ada kelebihan. Tak mesti dia ustaz. Orang alim, orang ada budi bahasa, orang yang dihormati. Kita utamakan dia. Yang keempat, orang yang soleh. Orang soleh, orang abid, ahli ibadah. Dia bukan orang alim tapi orang baik. Dia orang masjid. Dia bukan imam tapi masjid tak tinggal. Orang macam ni kita utamakan dalam nak memberi, nak menyantuni. Yang kelima, barulah masuk jiran yang fasik ataupun ahli maksiat. Maknanya dia memang bukan masjid punya orang. Sembahyang Jumaat pun kita tak tahu mana dia sembahyang. Kadang rumah sewa, rumah bujang, bawa gepren lah apalah, berapa kali kena ras dengan pejabat agama, dia buat bodoh. Macam ni dia ahli maksiat. Dia tetap juga menduduki ranking jiran yang mesti disantuni. Mana sakit pening dia, kita kena ambil tahu. Sebab itulah ulama meletakkan yang keenam, jiran non-Muslim, termasuk juga yang mesti disantuni. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, mari kita tanya pada malam ini, kita beri tak hak-hak kita kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam, dari segi hak-hak berjiran ini. Kita jangan lupa ya, macam kita di Pulau Pinang, kita tidak duduk sesama kita Muslim saja. Kita ada rakan-rakan kita yang non-Muslim. Ingat, فَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِلٌ فَجَارٌ مُشْرِكٌ لَا رَحِمَ لَهُ حَقٌّ الْجِوَارِ. Kalau engkau duduk dengan jiran yang bukan Islam, mereka juga ada hak untuk engkau penuhi, yaitu haknya sebagai jiwar, sebagai jiran. Sebab itulah Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Haqqul Jar dia bercerita, فَإِنْ كَانَ جَارُكَ يَهُودِيًا أو نصرانيا في الدار أو في السوق أو في البستان فجاوره بالمعروف ولا تؤذيه. Kalau jiran kau terdiri daripada orang Yahudi ataupun Nasrani yang duduk sama ada berjiran dengan di rumah engkau atau di pasar tempat engkau berniaga, maka hendaklah engkau menyantuni dia dan jangan sakitkan hati dia. Dalam kitab Is'adul Rafiq wa Bughyatus Sadiq ada satu kisah seorang ahli tasawuf, ahli sufi, namanya Sahal bin Abdullah Al-Tusturi rahimahullah, ataupun Al-Tustari rahimahullah. Dia ni duduk rumah tinggi, rumah 2 tingkat. Dia duduk tingkat bawah, jiran dia duduk tingkat atas. Jiran dia ni pula Majusi, bukan Islam, sembah api. Tiap-tiap hari kerjanya menadah air daripada tandas jirannya yang bocor. Dia macam ada leaking sikit, menitik sikit. Jadi Sahal bin Abdullah Al-Tustari, dia tadah je air, dia tak pernah komplain pun. Tak pernah sekali pun dia komplain. Berbelas-belas tahun. Tahun 283 Hijrah, Sahal bin Abdullah Al-Tustari jatuh sakit. Orang pun ziarah. Datang jiran Majusi yang duduk tingkat atas pun ziarah juga. Bila dia datang, dia tengok banyak besin, banyak baldi. Dia tanya, "Tuan, kenapa banyak air tu?" Dia pun kata, "You punya toilet ada leaking lah. Saya tak sampai hati mau cakap, jadi saya tadah sajalah." Terkejut Majusi ni.
Kata tuan, kenapa tak kasih tahu sama saya? Ini boleh bincang mah, apa masalah? Ini kalau kita bincang kita boleh bikin baru mah. Tapi apa jawab Abdullah At-Tusturi? Tak apa, tak apa. Ini Nabi saya pesan, salasatun yuhibbuhumullah. Ada 3 golongan Allah cinta kepada mereka. Salah satunya, warajulu yakunu lau jarun yu'zihi jaru fayasbir ala azahu hatta yufarriq bainahuma mautun au dhu'anun. Kata Abdullah, saya pernah dengar Nabi menyebut 3 golongan yang Allah cinta. Salah seorangnya adalah orang yang memiliki jiran dan dia bersabar terhadap gangguan daripada jiran dia sehinggalah ajal memisahkan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad.